Hai, Assalamualaikum murid-murid tahun 3. Apa khabar kamu hari ini? Teacher harapkan semuanya sihat-sihat belaka dan sudah bersedia untuk belajar sains pada hari ini. Murid-murid, teacher harap kamu sudah bersedia dengan buku teks, buku aktiviti dan juga alat tulis. Murid-murid, jom baca doa. Okey. Murid-murid, sekiranya minggu lepas kita dah belajar cara pembiakan tumbuh-tumbuhan, iaitu ada 6 semuanya, iaitu pertama, melalui biji benih, kedua, anak pokok, ketiga, batang bawah tanah, keempat, spora, kelima, keratan batang dan keenam adalah daun. Jadi, minggu ini kita akan belajar apakah kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan kepada hidupan lain. Hidupan lain adalah haiwan dan juga manusia. Kita dah belajar cara pembiakan. Jadi, apa kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan? Okey, murid-murid. Tumbuh-tumbuhan sentiasa membiak untuk menambahkan bilangannya dan mengekalkan spesiesnya. Ni nampak dia perlu membesar dan membiak supaya bilangannya makin lama makin bertambah. Okey, teacher nak kamu rujuk buku teks muka surat 74. Kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan. Jom murid-murid kita perhatikan bersama-sama. Pertama, kepentingan tumbuh-tumbuhan ni yang pertama adalah membekalkan sumber makanan kepada hidupan yang lain. Maksudnya makanan untuk apa? Untuk haiwan. Terutama sekali haiwan herbivore. Okey. Dan juga untuk manusia. Apa hasil daripada tumbuh-tumbuhan seperti daun, buah-buahan, akarnya pun kita makan kan. Jadi ia membekalkan sumber makanan. Yang kedua, membolehkan hidupan lain dapat berlindung sebagai habitat. Macam mana tu? Habitat ni adalah tempat tinggal bagi haiwan. Itu maksudnya habitat, tempat perlindungannya. Okey. Seperti kalau tupai suka bersarang di dalam batang pokok, monyet duduk di atas pokok dan burung membina sarangnya di dahan pokok. Yang ketiga, tumbuh-tumbuhan membekalkan oksigen kepada hidupan lain. Jika kamu ingat, kita pernah belajar tentang udara yang mengandungi oksigen. Udara yang mengandungi oksigen dibebaskan oleh tumbuh-tumbuhan. Manakala manusia menarik nafas, menyedut oksigen dan kita menghembus karbon dioksida. Karbon dioksida disedut oleh tumbuh-tumbuhan untuk fotosintesis. Jadi, apabila tumbuh-tumbuhan berfotosintesis, ia akan menghasilkan oksigen. Maka oksigen adalah keperluan asas bagi manusia dan juga haiwan. Okey, untuk bernafas. Jadi haiwan dan manusia bernafas melalui menarik nafas udara yang mengandungi gas oksigen. Dan yang keempat, tumbuh-tumbuhan membekalkan sumber kayu. Apa fungsi sumber kayu ni? Sumber kayu ni untuk kita gunakan untuk membuat perabot seperti kerusi, meja, katil dan sebagainya. Okey? Jadi, teacher nak kamu ingat bahawa pembiakan tumbuh-tumbuhan penting kepada hidupan untuk mengekalkan sumber makanan, habitat
bekalan oksigen dan sumber kayu agar sentiasa ada. Bila ia membiak, jadi bekalannya sentiasa ada. Okey, teacher nak kamu buka buku aktiviti muka surat 47. Kita akan buat latihan. Sila tulis tarikh hari ini, iaitu 13 hari bulan 7, 2021. Tajuk yang di dalam buku aktiviti kamu ialah kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan. Perhatikan situasi di bawah. Jom kita perhatikan. Pertama yang kita lihat, ada kambing sedang memakan rumput dan ada budak lelaki sedang makan buah-buahan. Betul tak? Makan buah-buahan rambutan, teacher rasa. Dan ada sarang burung di dahan pokok dan ada seorang lelaki ni menghirup udara yang segar. Jadi kita kena pasti apa? Dah ada satu lagi, kerusi dan meja itu dibuat daripada kayu. Jom kita senaraikan kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan. Pertama, inilah kamu kena senaraikan di bawah tu. Senaraikan kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan yang dapat kamu kenal pasti berdasarkan raja di atas. Ini kita dah kenal pasti, teacher dah bulat-bulatkan tadi tu. Pertama, membekalkan sumber makanan kepada hidupan yang lain. Yang kedua, tadi kita tengok kan yang kambing tengah makan rumput, budak lelaki sedang makan buah-buahan. Yang ketiga, membolehkan hidupan lain dapat berlindung sebagai habitat. Sarang burung tadi di dahan pokok. Yang ketiga, membekalkan oksigen kepada hidupan lain. Yang kita nampak ada seorang lelaki yang menghirup udara nyaman tu. Dan yang keempat, membekalkan sumber kayu. Contoh situasi tadi ada kerusi dan meja kayu. Okey. Boleh kita teruskan? Buku aktiviti muka surat 48. Tulis tarikh seperti biasa. Pentingnya tumbuh-tumbuhan membiak. Ini tajuk yang sama ya. Mengapakah tumbuh-tumbuhan perlu membiak? Gariskan jawapan yang betul. Okey, tengok soalan pertama. Tumbuh-tumbuhan perlu membiak agar sentiasa ada untuk membekalkan, pertama tadi, untuk membekalkan apa? Sumber makanan kepada hidupan lain. Yang kedua, teacher ada miss perkataan. Sebenarnya bukan miss, perkataan teacher tu macam tersembunyi dekat belakang soalan tu. Tak apa, kamu baca soalan dalam buku aktiviti, tengok jawapan teacher bagi ya. Tumbuh-tumbuhan perlu membiak agar sentiasa ada untuk membekalkan. Yang kedua tadi, membekalkan apa? Oksigen kepada hidupan lain. Soalan ketiga, tumbuh-tumbuhan perlu membiak agar sentiasa ada untuk Tumbuh-tumbuhan perlu membiak agar sentiasa ada sebagai untuk hidupan lain berlindung. Apabila untuk hidupan lain berlindung, maksudnya habitat. Dan yang terakhir sekali, tumbuh-tumbuhan perlu membiak agar sentiasa ada supaya bekalan dapat digunakan untuk membuat perabot. Kita perlu apa? Perlukan kayu. Okey, teacher macam ada terlari-lari sikit teacher punya perkataan ni. Teacher minta maaf banyak-banyak sekiranya ia mengelirukan kamu. Jadi teacher harap kamu semua faham tajuk ni. Kita akan sambung lagi insya-Allah apabila kita jumpa lagi. Pertamanya terima kasih kerana sudi melihat video teacher. Sampai kita jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum.